Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berikut adalah lintasan ringkas mengenai perjalanan aplikasi My Exam ataupun e-Ngawas. Ini adalah merupakan paparan interface pertama, iaitu sebagai interface biodata di mana terdapat pilihan peperiksaan untuk dibuatkan tindakan, tahun peperiksaan semasa, pejabat pendidikan daerah, negeri, nama pengurus, nombor telefonnya dan juga jarak dari PPD ke bilik kebal. Seterusnya ialah interface menu utama, di mana terdapat banyak butang-butang yang merupakan pintu masuk ke beberapa bahagian dalam aplikasi ini. Terdapat 3 elemen dalam aplikasi ini, iaitu pertama pendaftaran, 4 elemen pendaftaran, kedua pengisian data, ketiga percetakan ataupun output, dan yang keempat adalah utility. Untuk pendaftaran, pengguna harus wajib mendaftarkan nama sekolah-sekolah yang ada di daerah berkenaan. Kemudian meletakkan nombor pusat peperiksaan di sekolah berkenaan. Terusnya mendaftar pentadbir ataupun pengetua di pusat-pusat berkenaan. Mendaftar penyelia kawasan. Dan seterusnya mendaftar calon-calon pengawas baru yang dicalonkan daripada sekolah. Masalah teknikal yang berlaku sebelum ni ialah kami mendaftar secara manual. Sama ada menulis nama ataupun mengisinya dalam bentuk Excel. Dan berlaku banyak kali pertindihan di mana calon yang sama juga didaftarkan berkali-kali. Ini menyulitkan kami untuk membuat pemilihan. Pengagihan petugas-petugas di pusat kerana ada nama lebih daripada seorang. Untuk itu, di dalam aplikasi ini, pengguna hanya perlu meletakkan nombor kad pengenalan. Dan seterusnya sistem akan terus mengesan sekira nama tersebut sudah didaftar atau belum. Jadi kalau sudah daftar, tidak perlu diisi. Sekaliannya tidak ada keluar mesej amaran, maka bolehlah didaftar seterusnya. Ini yang menjimatkan masa kami. Okey. Seterusnya ialah mengisi data bilangan calon di pusat-pusat dan pelantikan penyelia kawasan. Dalam fenomena pandemik COVID-19 ini, semua pusat-pusat peperiksaan telah diarahkan tidak meletak lebih daripada 20 orang calon di dalam satu kelas. Maka kita letakkan 20 orang. Maka sistem secara auto-generate akan mengira berapa banyak bilik perlu digunakan dan berapa ramai petugas diperlukan. Dan pelantikan juga penyelia kawasan boleh lihat dengan memilih saja nama-nama yang sudah didaftar di pusat-pusat yang ditentukan. Seterusnya ialah isian pengawas. Dalam mengisi pengawas dan meletakkan petugas-petugas di pusat-pusat peperiksaan, sebelum ini secara manualnya, berlaku juga banyak pertindihan di mana petugas-petugas yang sama juga berada di pusat-pusat yang lain. Ini amat menyusahkan dan menyulitkan kami untuk menyusun dan meletak petugas-petugas di pusat-pusat peperiksaan. Pembetulan dan juga mengupdate ataupun mengemaskini data memakan masa. Jadi dengan adanya sistem ini, kita cuma perlu pilih pusat, mengisi calon pengawas, nama penyelia sudah tiada, dan sekiranya cuba kita letakkan nama-nama yang sudah ada, iaitu pilihan pengawas, sistem secara automatiknya akan memaklumkan bahawa penama tersebut sudah pun berdaftar di pusat yang tertentu. Jadi ini amat menjimatkan masa kami, tidak perlu mengisi berulang-ulang kali pengawas yang sama di pusat yang berlainan. Boleh juga menyemak sekira berlakunya pertindahan pengawas. Seterusnya ialah percetakan, iaitu output. Sebelum ini, secara manualnya, ketua pengawas, penyelia kawasan, pentadbir sekolah memerlukan maklumat-maklumat petugas-petugas peperiksaan di pusat tertentu. Jadi kami terpaksa menyediakan maklumat yang berasingan menggunakan kertas yang berasingan. Ini memakan masa dan juga menggunakan banyak kertas. Dengan adanya sistem ini, pilih saja pusat, SMK Tower, preview dan cetak pusat. Semua maklumat berkenaan boleh dipaparkan di dalam satu paparan saja secara automatik.
ya sudah di auto generatekan oleh sistem. Jadi ini menjimatkan kertas, menjimatkan masa. Ya, dari segi surat pelantikan pula ya. Sebelum ini sekiranya kita ada 400 orang petugas, maka kami terpaksa menaip 400 kali per nama petugas di dalam kertas 400 helaian yang berbeza. Ini amat menyulitkan. Terlebih lagi bila berlakunya kesilapan menaip nama, menaip pusat. Jadi dengan adanya sistem ini, kami kooperatif menggunakan Microsoft Office antara Word dan Excel dan juga Access. Kami cuma perlu import saja nama-nama yang sudah di, disediakan di pusat berkenaan. Contoh surat-suratnya ialah seperti ini. Ya, ini adalah contoh lampiran surat lampiran. Ya, di mana nama petugas, sekolah mana dan juga di pusat-pusat yang mereka akan bertugas. Menggunakan kaedah mail merge, kita akan lihat terdapat 32 pusat. Kalau ada 32 pusat, maksud ada 32 orang ketua pengawas sudah dilantik. Hanya dengan menekan satu butang saja, ataupun semua sekali, semua lantikan ketua pengawas dapat dicetak tanpa ada kesilapan pusat, ada juga nama-nama mereka. Jadi seterusnya kembali semula kepada aplikasi. Ya, lantikan boleh buat untuk ketua pengawas, timbalan ketua pengawas, lantikan pengawas dan juga kelantikan penyelia kawasan. Ya, selain daripada itu juga kita boleh melihat analisa, iaitu bilangan calon ikut pusat, bilangan petugas, dan yang paling penting ialah analisis pengawas petugas. Di mana dari sekolah menengah berapa orang lelaki perempuan, dan sekolah rendah berapa orang lelaki dan perempuan. Dia auto generate oleh sistem. Dan akhir sekali ialah utility. Bermaksud kalau sebelum ini untuk membuat rujukan setelah habis peperiksaan, semua maklumat-maklumat petugas, kalau ada 400 orang petugas, kami kena sediakan 400 surat salinan, surat lantikan di dalam satu fail. Dan sekiranya memerlukan rujukan semula, kami terpaksa bongkar fail dan menyemak satu persatu. Ini memakan masa. Jadi data dalam aplikasi ini boleh diekspor. Ya, boleh diekspor, kemudian diimport. Ya, diimport semula untuk melihat sebagai rujukan di kemudian hari. Ya. Penghapusan data boleh dihapuskan secara pilihan ataupun ke semua data sekali, menjadikan aplikasi kosong. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan secara ringkas perjalanan, penggunaan dan juga impak penggunaan aplikasi My Exam e-Ngawas kepada petugas. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.